Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratus Sad. Suratus Sad, surah yang ke-38, juzuk yang ke-23. Ayat yang kita akan bincangkan, kita akan baca pada kali ini ayat 55 sehingga 64. 55-64, iaitu kisah yang kedua. Dalam siri yang lepas kita dah baca tentang ahli syurga, orang yang bertakwa, di mana tempat duduk mereka. Hadza wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Lawan dia pada kali ini, wa in hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Yang tadi yang pertama husna ma'ab, yakni la syarra ma'ab. Dia dua tu berlawan, yang baik sini, yang buruk sini. Jadi kita akan bincangkan pada kali ini episod yang buruk, na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada keburukan perbuatan yang menyebabkan keburukan akibat. Hari ini 7 hari bulan 2, 2022. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 996. Kita baca 2-3 ayat panjang. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Hadza wa inna lit-taghiina la syarra ma'ab. جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Mari kita pergi kepada huraian dia, pergi kepada tafsir ayat. Dia panggil tafsir ayat. Tafsir ayat kita ni, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Nikmat ini untuk orang-orang yang bertakwa. Nikmat hal lepas tu, Allah Ta'ala dah sebut kepada kita thawab al-muttaqin, nikmat bagi orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini disebut sifat iqab lit-taghin, balasan seksa bagi orang yang taghut. Apa dia taghut? Tengok terjemahan di bawah. Wa inna lit-taghina la syarra ma'ab, dan bahawa sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, itu dia panggil taghut. Taghut itu banyak makna, pelajar. Taghut dengan makna orang zalim, dengan makna orang syirik, dengan makna orang kafir, dengan makna orang maksiat. Ada 8 makna taghut itu sendiri. Orang yang membenarkan orang sembah dia,
syaitan. Itu semua tu nama dia tagut. Makna tagut ni cuma di alam neraka esok ada kategori lah tagut tu. Kalau tagut kafir kekal dalam neraka. Tagut derhaka dia boleh keluar balik. Itu perbezaan. Tapi kesimpulannya pada peringkat awalnya, wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab, dan bahawa sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, yang tagut dengan kekufuran atau kederhakannya, seburuk-buruk tempat kembali. Tempat kembali dia buruk lah. Sebab apa? Sebab mereka ini derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Di mana tempat kembali mereka? Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad, iaitu neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya. Allahu akbar. Nauzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Kita sentiasa berdoa bila sebut benda gini, kita doa, ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Jadi fabi'sal mihad, fabi'sal mihad, seburuk-buruk tempat menetap ialah neraka Jahannam. Dia kata bi'sal firash, seburuk-buruk hamparan yang mereka sediakan untuk diri mereka di akhirat dengan sebab ketagutan mereka, iaitulah hamparan neraka Jahannam. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Ini sejenis azab seksa, maka hendaklah mereka merasainya. Mereka hendaklah merasainya, air panas yang menggelegak dan air danau yang mengalir untuk minuman mereka. Na'udzubillah. Ma'un balighul hararah, air yang sangat panas, air yang sangat panas. Sadid, tahu sadid? Nanah, darah, air yang keluar daripada di tubuh ahli neraka, itu jadi minuman. Allahu akbar. Kita dengar pun takut. Tapi kalau dengar aja takut, tindakan tak takut, rugilah kita. Ini kena ikut sekali dengan tindakan. Ayat 58, wa akharu min syaklihi azwaj, dan azab seksa yang lain yang serupa buruknya dan dahsyatnya adalah berbagai-bagai jenis lagi. Banyak jenis lagi lah. Azab yang buruk itu berbagai-bagai jenis lagi. Na'udzubillah. Kita kata na'udzubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada azab yang buruk, yang dahsyat ini. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Suratul Dukhan, inna syajarataz zaqum ta'amul athim. Syajarataz zaqum. Ingat dah kita baca dalam surah dulu. Surah mana? Dalam surah Ad-Dukhan. Inna syajarataz zaqum. Sesungguhnya pokok zakum. Apa dia pokok zakum tu dahsyat sangat ni. Pokok yang nama dia pun zakum. Ta'amul athim, menjadi makanan kepada orang-orang yang derhaka. Menjadi makanan kepada siapa? Kepada orang yang derhaka. Kita kata na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada perkara yang buruk ini. Tengok hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, al mayyitu tahduruhul malaikah. Mayat malaikat hadir. Mana bila orang nak mati, malaikat mari.
Dia malaikat terbagai-bagai satu kumpulan, satu tim dia. Ada malaikat rahmat. Itu yang kita tunggu. Ada malaikat azab, na'udzubillah. Dan malaikat maut yang orang tak suka pun dia mari. Bila faiza kana ar-rajulu salihan, apabila seorang laki-laki itu soleh, malaikat kata ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah. Hei nyawa yang baik, keluarlah dengan cara baik. Wa abshiri bi raihin wa raihan. Tibalah kabar gembira dengan wangian-wangian bauan yang sedap ni. Wa rabbin ghairi ghadban. Allah tidak murka kepadamu. Maka nyawa pun keluar dengan cara baik. Tenang je dia keluar. Wa idza kana ar-rajulu su, apabila orang tu tak baik, na'udzubillah, qala ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah. Jiwa yang buruk, keluar. Kanat fil jasad, mana keluarlah kamu. Ukhruji zamimah, keluar dalam keadaan hina. Wa abshiri bihamimin wa ghassaq. Ini ayat kita ni. Wa abshiri bihamimin wa ghassaq. Ambillah, terimalah khabar gembira dengan air panas yang menggelegak dan air danau yang mengalir. Wa akhara min syaklihi azwaj. Jadi hadis ni tafsir kepada ayat. Dan macam-macam lagi azab yang sedang menunggu. Fala yazalu yuqalu laha zalika hatta takhruja. Jadi nyawa ni tak mahu nak keluar, takut. Tapi malaikat kata keluar. Malaikat ada ulang kalimah ini sehinggalah keluarnya ruh. Kemudian dibawa naik ke langit. Penjaga pintu langit tak buka pintu. Apa ni? Apa dia ni? Ruh yang busuk ni. Hadza yuqalu fulan. Malaikat kata ini nyawa orang ni, ruh orang ni. Malaikat kata la marhaban bin nafsil khabithah. Kami tak terima nyawa ruh yang buruk. La tufattahu laki abwabus sama, tidak dibuka pintu langit. Kemudian yursalu biha minas sama, dihalau turun semula ke bumi. Summa tasiru ila al-qabri, duduk di kubur. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Rawahu Ibnu Majah wal lafzu lahu wa Ahmad wan Nasa'i. Muhakkik dia kata sanaduhu sahih. Hadis yang kita baca ni. Allahu akbar. Itulah. Baik. Tengok ayat 59. Hadza faujum muqtahimun ma'akum. Penjaga neraka berkata kepada ketua-ketua golongan kafir dan penderhaka itu. Jadi setelah mereka dicampak dari neraka, penjaga neraka pula mari bercakap dengan dia orang ni. Dia bercakap apa? Jadi setelah Allah Ta'ala gambarkan di mana tempat tinggal mereka, tempat tinggal orang taugut dari neraka, dan juga minuman, makanan mereka yang juga dahsyat, maka Allah gambarkan juga tentang suasana mereka. Suasana mereka itu, na'udzubillah. Hadhi jama'atun kabiratun. Penjaga neraka kata kepada ketua-ketua dia. Dia kata apa? Ini serombongan orang-orang kamu. Nih, geng-geng kamu belakang tu, bos. Yang masuk dengan berasak-asak bersama-sama kamu. Masuk neraka, disumpak masuk. Na'udzubillah. Muqtahimun. Muqtahimun tu mana? Masuk terdesak gitu. Ditolak masuk. La marhaban bihim. Ketua-ketua pun menjawab. Ketua dia kata apa? La marhaban bihim. Mereka tidak perlu diberikan penghormatan. Innahum salun nar. Kerana sesungguhnya mereka pun akan menderita bakaran neraka. Buat apa dia mari sini sibuk? Dia kata lattasa'at. Neraka ni sempit dah ni, mari pula buat ni. Marah dia. Jadi nak kata apa? Dahlah panas, sempit pula,
kita kata macam-macam lah. Berbagai-bagai lah dia punya suasana tu. Tengok ayat 60. Wa qalu, maaf, tak ada wa. Qalu bal antum la marhaban bikum. Antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Pengikut-pengikut pula menjawab. Dah boh masuk awal lagi. Bila ditolak masuk pengikut dia, ketua-ketua kata, penuh dah ni, masuk apa? Pengikut-pengikut pula menjawab, bahkan kamulah yang tak perlu diberi penghormatan. Patut buat-buatmu tu dilanyak teruk lagi. Apa ambil penghormatan? Kerana kamulah yang membawakan azab sengsara ini kepada kami. Mu yang buat azab kepada kami ni, bukan orang lain. Fabi'sal qarar, maka amatlah buruknya neraka ini sebagai tempat penetapan. Buruk sangat neraka ini sebagai tempat tinggal. Ada faedah lagi perbalahan? Tak ada faedah dah lah. Faedah apa lagi masing-masing duduk neraka? Kita nak ada faedah ni, masing-masing memperingatkan tentang bahaya neraka, tentang azab neraka bila waktu kita duduk atas dunia ni. Kalau dah masuk di akhirat esok, faedahnya sudah tidak ada. Faedahnya terimalah apa yang kamu rasakan. Na'udzubillah. Ayat 61. Dia apa kata lagi? Siapa dia kata? Pengikut ni kata ke ketua. Qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fan finnar. Mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sesiapa yang membawakan azab ini kepada kami, maka tambahilah dia azab seksa berlipat ganda dalam neraka. Jadi puak pengikut ni minta Allah, ketua-ketua ni lah penjahat yang buat kami sampai ke sini ni. Ni geng-geng ni lah. Habis tambahkan azab mereka. Tingkatkan lagi azab mereka. Biar dia rasa lagi. Sebab dia lah kami sampai sini. Siapa dia kata? Puak-puak pengikut kata kepada ketua-ketua. Jadi dialah sebab. Sebenarnya kamu pun sebab juga kenapa mengikut dia. Ada je pendakwah yang datang. Ada ya orang yang bawa ajaran yang benar. Kita cakap ini daripada Quran, ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan para ulama yang muktabar, bermula daripada golongan salafus soleh. Duk lawan juga, tak mau juga, nak ikut yang pelik-pelik juga. Jadi apa boleh buat? Jangan marah. Habislah. Sesadah perbalahan di antara mengikut dengan ketua. Tamat. Kita pergi pula kepada mereka mencari-cari. Rupanya walaupun dia susah, dia cari juga geng-geng orang lain. Nak tengok juga orang susah macam dia. Tengok ayat 62. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar. Dan penduduk neraka itu tak akan bertanya sesama sendiri. Dia tanya sama-sama dia, kan? Rupanya mereka atas dunia ni dia ingat ke kawan dia ke, dia ingat orang yang dia hina, dia ingat orang yang dia perli, dia ingat orang yang dia macam-macam lah buat tuduhan jahat dulu, kan? Menghina dulu, dia pun ingat. Mana geng tu mana kumpulan tu? Kumpulan yang kamu ingat, kami anggap mereka ni orang hina atas dunia dulu. Kami kata dia bawa ajaran salah, dia bawa ajaran sesak dan macam-macam lagi. Di mana mereka? Maksud dia orang beriman. Jadi puak-puak kafir ni cari kawan-kawan dia yang beriman, yang mereka hina atas dunia dulu. Duk mana puak tu? Dia kata apa? Malana la nara rijalan. Mengapa kita tidak melihat orang-orang yang dahulu kunna na'udduhum minal ashrar, yang dahulunya kita kirakan mereka sebagai orang-orang yang jahat lagi hina. Duk mana buat tu orang-orang yang kita kata hina ni?
Di mana mereka sekarang tak nampak pun dalam neraka? Dia cari rupanya. Tengok nota di bawah. Orang-orang yang disifatkan oleh mereka sebagai orang-orang jahat, lagi hina, ialah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini cerita kafir sama kafir dengan orang beriman. Tapi kita pun kena ingat juga. Sama-sama orang beriman pun kena ingat. Atas dunia dulu kita anggap orang ni sesat, orang ni menyeleweng, orang ni keluar daripada landasan Ahlus Sunnah, buat senarai-senarai, sebarkan dalam masyarakat, disebar habis dalam geruk-geruk senarai orang sesat. Padahalnya tak ada benda, tak pernah pun kita buat bicarakan orang tu. Panggil dulu, tengok apa yang sesatnya. Kalau sekadar nak buat list senarai, tangan yang boleh menulis, boleh je tulis. Sekarang ni orang buat komputer, macam-macam design kita boleh buat. Kalau setakat nak buat senarai, nak buat tuduhan kepada orang, mudah je. Sebab itulah kita ni para jemaah sekalian kena belajar ilmu tasabbut, ilmu menilai orang. Kita kena tengok. Kita nilai, tengok. Kalau setakat kita timur senarai, tengok. Alah, ini fitnah ni. Sebut macam tu ya. Sepatutnya. Inna amanu hadza buhtanun azim. Ini tuduhan jahat ni. Kami tahu apa yang kami kenal orang ada senarai ni. Contohnya, selesai masalah. Ni tidak pergi ambil video potong, pergi ambil kata-kata yang tak habis, kemudian dibuat apa? Dibuat analisa. Susah, rugi di akhirat esok. Baik, puak-puak kafir duk cari orang beriman. Kita bimbang juga ni, nanti kita juga pergi cari orang-orang yang kita tuduh jahat dulu. Jangan duk main-main lah, jangan mudah-mudah. Dia kata apa? Orang yang kami anggap mereka tak baik dulu, kenapa tak ada di sini? Tengok ayat 63. Attakhaznahum sikhriya am zaghat anhumul absar. Attakhaznahum sikhriyan. Adakah kita sahaja jadikan mereka ejek-ejekkan? Baru sesal di akhirat esok. Di akhirat esok barulah mereka bercakap sama dia, sebenarnya dia sesat ke kita ya tuduh dia sesat. Akana tahqiruna iyahum fid dunya. Adakah perlimain kita, ejekkan kita kepada mereka dunia dulu? Salah kita ni sebenarnya. Mereka betul. Falam yakunu kadzalik, sebenarnya mereka bukan seperti yang kita ejek. Dia kata Nabi tu ahli sihir, dia kata tu kata ni. Tapi mereka tak ada pun neraka sekali dengan kita. Dia pegenyih mata. Am zaghat anhumul absar, ataupun mata kita tak dapat melihat mereka. Ataupun mata kita je tak nampak ni, sebenarnya mereka ada dalam ni. Dia duk cari-cari. Nak kata apa? Tengok tuan-tuan, tanda dalam ayat surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ayat 29-32. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Buat kafir bila tahu orang beriman, suka main-main, ketawa, perli. Wa idza marru bihim yataghamazun. Bila tengok orang Islam lalu duk kenyuk mata. Maknanya kenyuk mata, orang panggil mainlah perli. Allahu akbar. Jadi wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallu. Buat sesak mari dah. Dia orang kafir ni, dia kata orang beriman sesat. Tak apalah. Di akhirat esok jumpalah awak kan. Baiklah, akhir ayat kita tamatkan perbincangan tafsir ayat ini, kemudian kita pergi kepada huraian ayat yang terakhir 64. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Sesungguhnya segala yang diterangkan itu adalah benar. Yakni diterangkan dari ayat 59 sampai ayat 64 ini benar. Takhasumu ahli nar, iaitu perbalahan dan cerceraan penduduk neraka sesama sendiri. Jelaslah mana ayat-ayat yang kita baca tadi. Apabila ahli neraka masuk dalam neraka, mereka berkelahi sama-sama dia,
mereka mencari-cari di mana orang yang kita hina dulu. Sekarang ni pun kita tuan-tuan dan puan-puan, orang yang kita anggap buruk, orang yang kita anggap tak baik, orang yang kita anggap macam-macam anggapan, sesak lah, masuk dalam senarai lah, kan? Kita jumpalah di akhirat esok, jumpa di akhirat. Atas dunia ni kalau kita cakap pun tak lepas dah, kan? Tambah-tambah lagi zaman media sosial ni, kalau cakap pun orang bukan boleh dengar. Jadi kita kata tak apalah, kan? Kita jalankan tugas kita, ajak manusia kepada Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW, mengikut kepahaman ulama salafus salih dan juga para ulama yang semasa, yang berjalan di atas sunnah nabawiyah. Maka kita mengatakan apa-apa yang mereka tuduhan, kita jumpa depan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tamaklah kita perbincangan. Kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikannya apa faedah? Yang pertama, faedah yang pertama, haza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ad. Tengok ayat kita hari ni. Ayat kita hari ni, ayat 55, Allah kata bagi orang taghut buruk tempat tinggal. Dalam ayat yang lepas, ayat 49, haza zikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Bagi orang beriman, bertakwa, tempat kembali yang elok. Bagi orang taghut, tempat kembali yang buruk. Ayat ini mengajar kepada kita, para pelajar, annal afdal lid-da'iyah, sebaik-baiknya para pendakwah dalam penyampaian kita kena ada dua-dua. Dia panggil at-targhib wat-tarhib. Kita galakkan orang ibadat, galakkan orang buat benda baik, dan juga kena tarhib, amaran, memberi peringatan, jangan buat benda buruk, jangan langgar syariat, jangan buat dosa dan maksiat. Maknanya kena ada dua-dua. Dia panggil tarhib dan tarhib. Sebab kalau pendakwah ni ambil satu sudut je, ambil yang tarhib saja. Kita ni Islam ni kena baik dengan orang, charity, tolong orang, kan? Kita ni tengok tu, orang tu walaupun dia nampak macam tak warak je, tak, walaupun dia tak tutup aurat, tapi dia mati dalam keadaan senyum. Jadi mulalah orang, dia panggil, menyebabkan orang ni rasa aman daripada perancangan yang telah Allah Ta'ala buat. Jadi mereka akan berterusan dalam maksiat. Mereka berani buat maksiat sebab dia kata tengok orang buat maksiat pun mati dia senyum ya. Mati hari Jumaat pula. Oh, ni ustaz duduk mengajar ni mati dalam keadaan yang dahsyat. Kita kata na'udzubillah lah. Dan ada yang mati aksiden, ada yang macam-macam mati bukan hari Jumaat pun. Jadi dia duduk banding. Ini bahaya. Jadi kita kena targhib, galakkan orang, dan juga tarhib, kena bagi peringatan. Mau taat, tinggalkan maksiat. Tapi kalau kita ambil duduk ancam saja, neraka je, orang akan jadi putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Oi, tak ada harapan dah kita ni. Kita duduk di akhir zaman. Duduk di akhir zaman dah kita ni. Alasan dia duduk di akhir zaman. Alasan dia nak kiamat dah ni. Tak ada masa dah kita nak ibadat. Kalau ibadat pun Tuhan tak terima dah. Ni duk sebar hadis-hadis tentang palsu, umur dunia 7,000 tahun. Duk sebar tentang maknanya orang kita ni terjebak dengan riba, walaupun macam-macam dia punya, yang menyebabkan orang ni akan lari daripada kebajikan. Maka kewajipan tugas pendakwah dua-dua kena ada. Dia panggil at-targhib, galak, dan amaran. Jangan menggalakkan saja. Orang tak takut pula ke Tuhan. Baik, yang kedua Allah kata inna zalika lahaqqun. Inna zalika lahaqqun. Sesungguhnya segala yang diterangkan itu benar. Ai anna hadzal khisam, perbalahan di antara ahli neraka ni benar akan terjadi. Pemimpin marah kepada pengikut, kenapa mengikut aku? Saya dulu ajak awak. Kan?
Kalau awak tak ikut saya pun tak ada, gerakan kita ni tak jadi. Jadi dia marah pula. Ketua tu marah kepada pengikut dia, sebab yang kita ni jadi macam ni sebab awak ikut. Mu duk like setiap kali aku buat benda-benda mungkar, benda maksiat, kamu yang sokong. Kalau semua pakat marah belakang, aku berhenti. Yang pengikut pula kata, kamu ni bos, aku kalau tak ikutmu payah nak makan. Ikutmu dapat belanja makan free lah, macam-macam dapat tak, boleh jalan sana sini, ditaja itu taja ni. Jadi kalau aku tak ikut, rugi. Macam-macam lah. Ataupun hak ajaran sesat ni pula terpengaruh pula dengan ajaran-ajaran kononnya dia ni makrifat lah, kononnya dia ni macam-macam. Jadi balahlah sama dia di akhirat esok, tapi perbalahan yang sudah tidak berguna. Kalau kita nak bincang, bincang sekarang. Yang mana betul, yang mana salah. Kita ada parameter, ada neraca timbangan kita. Nabi SAW beritahu, aku tinggal kepada kamu Al-Quran dengan Sunnah. Ambil Quran, tengok tafsir ulama muktabar. Ambil Sunnah, tengok syarah-syarah hadis yang muktabar. Kita letak di situ. Itulah timbangan amalan kita. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Tengok dalam ayat yang sama lagi, wa inna lit-taghin wa inna lil muttaqin lit-taghin, ada dua perlawanan, mana taghut lawan dia muttaqin. Orang yang bertakwa lawan dia taghut. Takwa lawan dia taghut. Jadi dalam Al-Quran ini kamalul Quran fit ta'limi wat tabligh. Al-Quran ini lengkap dalam penyampaian dia. Lengkap di dalam pendidikan dia. Mana Al-Quran ini dalam pengajiannya lengkap, dalam penyampaiannya lengkap. Wa annahu masanin. Masanin ni berkembar, sentiasa berkembar. Cerita dia dua sama. Pro kontra. Maknanya bila Allah Ta'ala sebut yang muttaqin, dia sebut selalu yang taghin. Sebut yang baik, sebut yang buruk. Supaya kita tidak tercari-cari. Yang baik saja ke? Yang buruk pun ada, kena tahu. Ataupun yang buruk saja ke, tak ada baik lah, baik pun ada. Maka dengan itu terserlahlah kata-kata yang dinisbahkan kepada Sayyidina Umar. Umar kata apa? La tanqudanna ural islami urwatan man nasha'a fil islam la ya'rif al jahiliyah. Akan terungkai ikatan Islam dalam seorang diri anak-anak kita ni. Siapa yang membesar dalam Islam, dia tak kenal jahiliah. Dia tak tahu jahiliah. Sekarang ni banyak kita bertukar ni. Budaya-budaya, adat jahiliah pun. Orang jahiliah pergi ke kubur, contohnya duk gosok-gosok, duk panggil-panggil ahli kubur. Jadi Islam kata pergi kubur untuk mengambil pengajaran dan iktibar. Dan kita doakan pada kubur. Jadi kita jadi bertukar. Sekarang ni bertukar balik. Maka orang yang membesar dalam suasana begitulah keadaan dia. Jadi kita kena didik anak kita dengan pendidikan yang betul, pendidikan yang benar, apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat. Contohnya budaya-budaya, dalam masyarakat ni macam-macam budaya, dia panggil adat. Adat mandi safar lah, adat apa dia, melenggang lah, macam-macam adat yang ada. Jadi kita kata adat ni bukan daripada al-Islam, dia mari daripada kebudayaan yang lain. Sama ada budaya Melayu ke budaya Hindu ke budaya Parsi, masuk campur habis. Jadi kita kena sekat. Kalau tidak, kerana itu Quran ajar kita tabligh wa ta'lim, targhib wa tarhib. Jadi kena ada dua. Ini lengkap dakwah Al-Quran itu. Yang keempat dah. Yang keempat, puak kafir kata wa qalu ma lana la nara rijala kunna na'udduhum minal ashrar. Mana orang yang kita anggap mereka sesat dulu? Duk mana puak tu? Jawab dia, ulama tak ada berkata anna ahlan nar, orang-orang duk neraka yatazakkarun. Mereka ingat balik apa yang mereka buat dalam dunia dulu. Sebab malaikat mari tanya balik, engkau atas dunia dulu berapa orang kau perli? Berapa orang kau hina? Berapa orang yang kau pukul, engkau lanyak orang-orang Islam yang lemah? Kan? Bilal, Sumayyah, Ammar, Yasir, itu peringkat awal. Kemudian mari peringkat kemudian. Peringkat zaman kita gini.
Kalau kita tengok zaman kejatuhan Islam di Andalus, bagaimana orang Islam di Mesin, dahsyat dia punya penyembelihan. Tak usah zaman kita 4-5 tahun lepas berlakunya pembantaian di sahabat-sahabat kita di Myanmar, di Rohingya. Dahsyat. Di Oreo apa nama. Jadi kita boleh tengoklah bagaimana puak-puak kafir itu buat. Esok dalam neraka mereka akan ingat balik. Mana orang yang kita hina dulu? Di mana mereka dulu? Tapi ingat nak buat apa? Ingat untuk menambahkan lagi seksaan itu. Dia ingat kau dia orang sekalinya kita rupanya tak ada. Itu untuk puak kafir. Puak kita esok pun jumpalah kita. Nah, orang yang hina orang yang duduk buat tuduhan-tuduhan pada orang ini, jumpalah nanti dia akan teringat balik, dulu gini Baiklah, kita pergi pada yang terakhir, yang kelima, ayat 64. Inna zalika la haqqun. Allah kata benar apa yang aku cerita ini. Takhasumu ahli nar, puak-puak ahli neraka duk balah. Annal atba' wal matbu'in, pengikut dengan ketua dalam neraka semua dah. Dan Allah Ta'ala janji tidak akan binasakan umat ini, tidak akan diambil azab kecuali setelah diberi amaran. Fala yu'zaru haula, tidak lagi diberi keuzuran kepada mereka yang mengikut ketua-ketua pembesar-pembesar, sebab sudah pun disampaikan kepada mereka hujah-hujah. Hujah sudah sampai. Cuma mereka tak mau ikut Nabi, pergi ikut Abu Jahal. Tu kenapa? Itu jadi masalah. Masalah sekarang ni bukan tak sampai maklumat sudah sampai. Tapi sama ada diselewengkan maklumat, diubah fakta lebih kepada auta dan sebagainya. Sebab tu bila dakwah disampaikan, dia jawab, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Dia kata ke Nabi, tok nenek kami ikut cara lain, awak cara lain. Pergilah. Maknanya dah sampai kepada mereka. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 22. Dalam surah Al-Ahzab ayat 66, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Puak kafir dalam neraka ketika duduk diputar dalam neraka dengan azab, mereka menyesal. Dia kata, ya laitana, eloknya ata'na Allah, kalau kita taat pada Allah dengan Rasul dulu. Ni kita ikut ketua kita. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kami dulu silap pergi ikut ketua-ketua kami, sesatlah kami. Jadi kalau kita ikut dakwah yang dibawa oleh Nabi, taat pada Allah dengan Rasul, kita pun selamat. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa mereka diazab bukan semata-mata ikut toksik, ikut ketua saja, tapi mereka juga sudah sampai hujahnya sendiri. Tapi dia kerah kepala, tak mau tunduk kepada kebenaran, mereka pergi ikut yang tak betul, maka tak betul lah dia. Baiklah, tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi dalam ayat 65 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.